Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid semua, hari ini kita bertemu lagi di dalam mata pelajaran Pendidikan Faraid Darjah 6 dengan tajuknya Wasiat bahagian yang kedua. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulakan pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa agar dipermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Yang lepas kita dah mempelajari tentang rukun-rukun wasiat, iaitu ada 4 ya. Saya ulang balik, yang pertama musi, iaitu orang yang berwasiat. Kemudian yang kedua musi lahu, iaitu orang yang menerima wasiat. Kemudian yang ketiga musi bihi, iaitu barang ya atau harta yang diwasiatkan. Kemudian rukun yang keempat iaitu sirah, ucapan beri dan terima, iaitu ijab dan kabul. Jadi hari ini kita nak sambung, setiap rukun itu mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Jadi kita lihat syarat sah wasiat bagi musi. Siapa dia musi tadi? Iaitu musi ini adalah orang yang berwasiat. Jadi bagi musi itu syarat sah wasiatnya ada 4. Yang pertama mukallaf. Jadi maknanya musi itu mestilah orang yang mukallaf. Mukallaf ni maksudnya orang yang sudah boleh dipertanggungjawabkan sebagai seorang Islam. Memikul tanggungjawab sebagai seorang Islam. Jadi tidak sah wasiat kanak-kanak dan orang gila. Kemudian yang kedua, syarat sah wasiat musi yang kedua, merdeka. Merdeka ni maksudnya bebas, ya. Jadi tidak sah wasiat bagi seseorang hamba. Kemudian yang ketiga, musi itu berwasiat mestilah dengan kemahuan sendiri dan tidak dipaksa. Manakala yang keempat, musi bukan dari kalangan orang yang dilarang menguruskan harta. Jadi itu adalah syarat sah wasiat bagi musi. Baik, seterusnya kita lihat pula syarat sah wasiat bagi musi lahu. Musi lahu itu iaitu orang yang menerima wasiat. Jadi kita lihat apakah syarat sah baginya. Ada 4 syarat sah baginya, iaitu bagi musi lahu. Iaitu yang pertama, orang atau organisasi yang diketahui. Maknanya musi lahu ataupun penerima wasiat itu mestilah orang ataupun organisasi yang diketahui. Maknanya dikenal. Pewasiat kenal orang yang nak terima wasiat itu. Dia tahu, oh dia nak wasiatkan kepada si dia. Ataupun dia nak wasiatkan kepada organisasi itu. Organisasi yang tertentu. Maknanya dia tahu organisasi itu yang mana satu. Oh yang itu. Contoh organisasi mungkin organisasi ni macam satu pertubuhan lah. Mungkin contohnya macam pertubuhan anak-anak yatim. Ataupun ibu-ibu tunggal. Itu contohnya. Baik. Kemudian yang kedua, penerima wasiat ataupun musi lahu itu mestilah wujud. Iaitu ada pada masa kematian orang yang membuat wasiat. Maknanya dia ada pada masa kematian orang yang beri diwasiat. Kemudian yang ketiga, penerima wasiat itu boleh memiliki harta. Maknanya dia boleh menguruskan harta, dia boleh miliki harta dia, dia boleh mengurus harta dia dengan baik. Kemudian yang keempat, penerima wasiat itu bukan daripada kalangan waris yang mempusakai harta. Yang lepas saya dah terangkan kenapa bukan daripada kalangan waris yang mempusakai harta bagi harta yang nak diwasiatkan itu. Kenapa? Sebab waris yang mempusakai harta ini
memang dia dah terang-terang dah memang ada harta pusaka yang dia dapat, memang dia ahli waris, dia memang dapat harta. Jadi harta yang nak diwasiatkan ini bagi penerima wasiat itu dia bukan kalangan waris yang mempusakai harta. Seterusnya kita lihat pula syarat sah wasiat bagi musih bihi. Baik, musih bihi itu iaitu barang atau harta yang diwasiatkan. Jadi kat sini ada 5 syarat sah wasiat bagi musih bihi. Iaitu yang pertama sekali, barang tersebut ataupun barang yang hendak diwasiatkan atau harta yang nak diwasiatkan itu boleh berpindah milik kepada orang lain. Ya. Sebenarnya harta ataupun barang yang boleh diwasiatkan ni terbahagi kepada dua, iaitu dipanggil harta alih dan juga harta tidak alih. Contoh bagi harta alih yang boleh diwasiatkan seperti kenderaan, wang tunai. Wang tunai ni termasuklah juga wang simpanan, barang kemas, ya, ataupun kalau ada share. Share ni maksudnya dia ada mungkin ada berniaga dia buat share tertentu, ataupun insurans. Itu contoh harta alih yang boleh diwasiatkan. Manakala harta tidak alih ataupun harta tak alih pula, contohnya seperti rumah, tanah, itu contoh dia lah. Yang boleh diwasiatkan. Kemudian yang kedua, harta tersebut yang nak diwasiatkan itu mestilah perkara yang halal, terdiri pada perkara yang halal. Contohnya dengan tujuan untuk membaiki masjid ataupun surau ataupun sekolah. Jadi yang halal tu maknanya perkara yang halal yang dibolehkan lah. Kemudian yang ketiga, harta yang boleh memberi manfaat. Apa dia contohnya? Iaitu rumah, macam tadi kan, kenderaan. Okey. Kemudian yang keempat, harta tersebut milik orang yang membuat wasiat. Jadi harta yang nak diwasiatkan itu mestilah pemilik si pewasiat. Tak bolehlah kita nak wasiatkan harta orang lain. Contoh kita nak wasiatkan harta orang jiran sebelah. Tak bolehlah kan? Itu dia punya harta. Kita nak wasiatkan harta kita lah. Tak boleh harta orang lain. Kemudian yang kelima, harta yang nak diwasiatkan itu tidak melebihi 1/3 daripada harta. Jadi kena ingat harta yang nak diwasiatkan itu tidak melebihi 1/3 daripada harta kita. Seterusnya syarat sah wasiat bagi sirah. Apa itu sirah? Sirah itu adalah ucapan beri dan terima, iaitu biasa disebut ijab dan kabul. Jadi lafaz ijab iaitu ia juga merupakan lafaz beri. Jadi lafaz ini mestilah ucapan yang bertujuan memberi wasiat selepas kematian. Manakala lafaz kabul iaitu lafaz terima, iaitu ucapan oleh penerima wasiat selepas pewasiat meninggal dunia. Itu maksud dia. Jadi lafaz ijab ataupun lafaz beri yang mengucapkannya adalah siapa? Mestilah pewasiat ataupun dipanggil apa? Musi. Kan? Manakala lafaz kabul pula, iaitu lafaz terima, diucapkan oleh siapa? Mestilah diucapkan oleh orang yang menerima wasiat, iaitu kita sebut musi lahu. Baik. Contoh lafaz ijab.
terbagi kepada dua bahagian sebenarnya, iaitu dipanggil yang pertama lafaz sarih. Apa maksud lafaz sarih? Iaitu lafaz yang terang ataupun jelas. Kemudian yang kedua, lafaz kinayah. Apa maksud lafaz kinayah? Iaitu lafaz sindiran. Maksudnya lafaz yang tidak jelas. Okey. Lafaz sarih, iaitu lafaz yang terang. Contohnya, si pewasiat berkata, saya wasiatkan kepada kamu 1/3 harta saya selepas saya meninggal. Jadi kat situ lafaznya terang. Si pewasiat dia cakap, dia wasiatkan harta dia selepas dia meninggal dunia. Sebanyak berapa? 1/3 banyaknya kepada orang yang nak terima wasiat tersebut. Manakala lafaz kinayah, contoh dia kata apa? Dia kata, pewasiat tu berkata, awak berhak kepada harta saya selepas saya meninggal. Jadi ucapan ini perlu penjelasan pewasiat. Ya? Maknanya kat situ tak jelas. Berhak kenapa? Betul ke tu wasiat? Kan? Tak cakap berapa-berapa. Jadi, si pewasiat kena jelaskan lafaz dia tu. Lafaz kinayah, lafaz sindiran dia tadi tu. Jika tidak dijelaskan, kalau dia tak jelaskan sehingga dia meninggal, iaitu pewasiat meninggal, maka batal wasiat tersebut. Maknanya kalau dia tak jelaskan sampailah dia meninggal dunia, maka wasiatnya tak boleh dipakai. Automatik dia akan batal. Kemudian bagi lafaz kinayah juga ataupun lafaz sindiran ini juga dia berbentuk secara bersurat. Jadi kalau bersurat, pewasiat tu tulis surat, kan? Dia tak lafazkan, dia tulis surat, pada surat sahaja. Maka secara bersurat ini juga dipanggil sebagai lafaz kinayah, iaitu sindiran. Jadi apabila dimelakukannya secara bersurat, maka ia juga memerlukan kepada penjelasan si pewasiat tadi. Dia kena jelaskan juga sebelum dia meninggal dunia. Seterusnya contoh lafaz qabul. Siapa yang mengucapkan lafaz qabul? Iaitu penerima wasiat. Pendek je jawapan dia. Dia boleh kata, saya terima. Ya. Jadi kat sini, dekat bawah ni, ada dua kenyataan yang berbeza di sini, iaitu yang pertama, tidak sah menerima atau menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal. Tak sah hukum dia. Tolak wasiat ataupun terima wasiat sebelum pewasiat meninggal. Maknanya lafaz kabul ni diucapkan selepas pewasiat meninggal tu lah. Ya. Maknanya dia selepas pewasiat meninggal, dia boleh lafazkan. Dia kata saya terima, maka sah. Kenapa? Kenapa dikata tidak sah menerima atau menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal? Kerana akad wasiat ini ataupun pindah milik harta yang diwasiatkan ini ataupun akad dia akan berkuat kuasa selepas kematian si pewasiat. Maknanya wasiat ini akan berkuat kuasa apabila seseorang pewasiat itu telah meninggal dunia. Dia berlainan dengan hibah. Ada lagi satu nama hibah. Hibah ni pemberian. Pemberian juga. Pemberian oleh si si orang yang meninggal tadi itulah. Cuma hibah ini beza dia dengan wasiat. Hibah ni boleh berlaku dan sah dan boleh, maksudnya dia berkuat kuasa. Dia boleh berkuat kuasa ketika si pemberi harta tadi tu masih hidup. Boleh. Maknanya dia dah berkuat kuasa ketika orang tu masih hidup. Si pemberi masih hidup. Tapi wasiat ini hanya boleh berlaku ketika si pemberi ataupun si pewasiat tadi sudah meninggal dunia.
Boleh faham ya? Kemudian kenyataan yang kedua, dia kata tidak sah menolak wasiat setelah menerimanya. Kalau kat sini dia kata tak sah tolak. Dah terima tu terima aja. Tidak sah tolak wasiat yang telah diterima. Kita lihat pula di sini dia kata harus pewasiat menarik balik wasiatnya dengan cara berikut. Boleh pewasiat menarik balik wasiat dia. Cara-caranya iaitu yang pertama dalam bentuk ucapan. Seperti kata pewasiat, saya batalkan wasiat ini. Maknanya apabila dia kata batal, maka batal lah wasiat dia tu. Maknanya dia dah tarik balik wasiat dia. Kemudian yang kedua, harta yang telah diwasiatkan dijual kepada pihak lain. Jadi harta tu dijual kepada pihak lain. Maknanya secara automatik maka batal lah wasiat tersebut. Ya, maknanya dia tarik balik, tak jadi nak wasiat. Kemudian yang ketiga, digadai harta yang telah diwasiatkan. Digadai harta dia. Harta tu padahal dah wasiatkan, tapi digadai. Maksud digadai ini ialah pinjaman wang dalam bentuk dengan cara menyerahkan barang untuk dalam tempoh masa tertentu. Maknanya si pewasiat tadi nak pinjam wang kepada seseorang, ya, mungkin tak ada duit. Kemudian cara pinjaman wang itu dalam bentuk menggadaikan sesuatu barang dia. Yang digadaikan tu harta yang telah diwasiatkan. Digadai, maknanya dia dapat duit, kemudian dia letak barang, contoh barang kemas lah, ya. Contoh barang kemas dia dekat orang yang beri dia pinjam wang tadi tu. Maka itu dipanggil gadaian. Nanti dia akan buat perjanjian lah dalam tempoh tertentu, mungkin dalam setahun ke ataupun dalam tempoh berapa bulan. Dia kata nanti dia akan tebus balik barang dia tu. Kemudian dia tebus dengan cara dia bayar balik duit orang tu yang dipinjam, kemudian orang tu akan pulangkan balik barang dia. Itu maksud gadaian. Jadi harta yang telah digadai, harta yang telah diwasiatkan apabila digadai, maka dia itu adalah salah satu cara untuk pewasiat tadi menarik balik wasiatnya, ya, dihukumkan harus. Okey. Kemudian yang keempat, pewasiat tadi menawarkan untuk dijual harta yang telah diwasiatkan. Maknanya boleh bagi dia. Ya, dia nak jual pula. Harta tu dia dah wasiatkan tapi dia nak jual pula. Maknanya boleh. Kemudian yang kelima, si pewasiat tadi mewakilkan untuk dijual harta yang telah diwasiatkan. Diwakilkan kepada seseorang, minta jual harta dia. Tadi tu. Tapi harta tu telah diwasiatkan. Contoh sebidang tanah kan. Sebidang tanah pula. Mungkinlah dia banyak tanah jadi dia nak harta yang telah diwasiatkan tadi 1/3 daripada tanah tersebut tadi dia wakilkan orang minta jualkan pula kepada orang lain. Maka diharuskan. Okey. Yang keenam, ditanam pokok tanaman kekal di atas tanah yang diwasiatkan. Dia nak tarik balik wasiat dia. Maknanya dia tak jadi nak wasiatkan balik harta dia tu. Maka ditanam pokok tanaman kekal di atas tanah. Tanah tu dia dah wasiatkan. Apa dia contoh tanaman kekal? Seperti pokok rambutan. Ataupun pokok durian. Itu maksud tanaman kekal. Tanaman kekal ni biasanya kita nak tahu dia adalah pokok-pokok yang bila tanam dia kekal, dia lambatlah musnah. Dia akan membesar dan terus membesar. Itu biasanya dia dipanggil tanaman kekal. Dia makan masa bertahun-tahun. Kemudian yang ketujuh, dibuat binaan di atas tanah yang diwasiatkan. Dia nak tarik balik wasiat dia. Tanah tersebut dengan cara dia buatlah binaan. Contoh dia dirikan rumah, dia dirikan apa-apalah juga bangunan atau binaan di atas tanah yang diwasiatkan. Maka harus hukumnya. Dia nak tarik balik wasiat dia tu. Okey.
Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat latihan hari ini. Soalan saya yang pertama, berapakah syarat sah wasiat bagi musi dan musi lahu? Senaraikan. Maknanya kamu kena buat dua bahagian lah. Syarat sah wasiat musi apa dia? Syarat sah wasiat musi lahu apa dia? Kalau buat kotak tu maknanya buat dua bahagian macam tu. Okey, kemudian yang kedua, nyatakan kadar barang atau harta yang boleh diwasiatkan. Nyatakan kadar barang atau harta yang boleh diwasiatkan. Kan? Ada tadi. Berapa? Kemudian yang ketiga, bezakan maksud antara lafaz sarih dan lafaz kinayah serta contoh. Yang keempat, apakah hukum musi menarik balik wasiatnya? Yang ni dia nak hukum aja. Ya. Okey, baik. Jadi sampai sini sahaja dahulu pertemuan kita untuk kali ini. Maka saya sudahi dengan wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.